Malam, selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada semua umat Islam, terutama rakan-rakan garasi yang menyertai sesi stream malam ni. Seperti mana poster yang saya naikkan sejak semalam, kita bawa tamu kita adalah Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, seorang pakar virologi daripada Jabatan Mikrobiologi Universiti Melaya. Dr. Sazali adalah orang yang prominent dalam memberi pandangan-pandangan keilmuan di media. Tetapi mungkin sebahagian anda bermain dalam platform Facebook kurang mendapat pendedahan. Kerana kita tahu apa yang viral di Facebook kebanyakan adalah pandangan hearsay, itu yang kita sebarkan. Untuk membaca pandangan-pandangan Dr. Sazali, kebanyakan media mereportnya dengan menggunakan bahasa komunikasi yang sedikit elit dan kelas tinggi. Jadi ramai pada saudara komplain tak boleh nak catch up dengan menggunakan bahasa komunikasi media yang tak boleh memindahkan pandangan-pandangan pandangan Profesor Dr. Sazali Abu Bakar dalam bahasa layman. Tapi malam ni insya-Allah dengan platform Facebook, Profesor Dr. Sazali akan menjelaskan pada kita dengan saya memulakan rangkuman pada 3 frasa, iaitu pertama adalah kenali apa itu pandemik COVID-19. Kemudian kita akan kenali bagaimana jangkitannya berlaku, termasuklah juga mutasi virusnya, dan kemudian kita akan bercakap tentang vaksin. Itu yang saya dah bincang dengan Prof. Dr. Sazali Abu Bakar. Saya tunggu trafik masuk. Macam biasa juga ini adalah satu majlis ilmu. Saya telah pesan pada admin sekiranya ada anda yang masuk dan cuba mengkucak-kacirkan benda ni, tak perlulah, kita akan ban je sebab saya nak kekalkan tumpuan. Bagaimana mereka yang dah selalu follow garasi, tolong jangan respon kepada orang yang masuk untuk menghuru-hara keadaan. Itu admin akan urus untuk mereka keluar. Sebab kita nak menjaga majlis yang kekebatan majlis ilmu. Supaya Allah rahmati majlis ni seperti mana Allah janjikan ada 3 perkara yang akan aku muliakan mereka. Seperti kata Nabi Muhammad SAW, iaitu mereka yang berada dalam majlis-majlis ilmu, mereka yang memberi makan kepada orang miskin, dan mereka yang menziarahi orang yang sakit. Jadi kita nak majlis tu Allah angkat sebagai majlis ilmu. Sekejap je kita dah capai 500 orang sekarang. Doktor, saya nak tanya kepada Prof. Prof. Saya nak tanya pada Prof. Kita mula dulu dengan asas. Apa itu pandemik dan yang kemudiannya kita boleh relatekan dengan apa yang kita sebut sebagai COVID-19? Dia, I think asas, definisi asas dia, pandemik itu dia maksudkan satu wabak jangkitan yang telah menular ke seluruh dunia. Itu dia berbeza dengan epidemik. Kalau epidemik dia biasa setempat, dan kalau endemik dia telah berada di tempat tu lama. Jadi macam kalau kita lihat sekarang ni, dia kata COVID-19 ni pandemik. Pan tu dia makna dia dah melangkaui seluruh dunia, seluruh pelosok dunia. Tetapi apabila pandemik ni telah lama berada di dunia ni, satu masa nanti dia akan pula menjadi endemik. Jadi itu beza dia. Jadi COVID-19 ni asalnya daripada satu wabak yang berlaku di negara China, yang mana pada ketika itu, kalau kita masih ingat pada awal tahun lepas, satu wabak berlaku di negeri China yang mana ketika itu tidak tahu disebabkan oleh apa. Tetapi oleh sebab negara China mempunyai kepakaran yang hebat, mereka telah mengesan, mereka kata ini virus baru yang tak pernah dijumpa sebelum ini. Dan virus itu menyerupai virus yang telah dijumpai sebelum ini. 10 tahun yang sebelum itu dah ada virus yang serupa, tetapi tidak menyebabkan pandemik. Jadi ingat, dia mula daripada China sebagai wabak, dan apabila wabak itu menular, melangkaui seluruh dunia, jadi WHO telah membuat deklarasi sebagai satu pandemik. Jadi begitu cerita dia yang asalnya. Macam mana kayu ukur perubatan meletakkan, sekarang ni kita pandemik, dan doktor sebut tadi kalau dia kekal, daripada pandemik ke endemik tu kayu ukur apa pula yang akan diguna pakai dari segi waktunya ataupun luasnya jangkauan jangkitan? Dia daripada pandemik ni, apabila penyakit itu telah dapat dikawal, maknanya telah ramai yang telah terjangkit dan telah mempunyai imunisasi, sama ada melalui vaksin atau melalui jangkitan yang telah mendapat jangkitan. Dia biasa macam ni lah, kalau kita telah terkena jangkitan dan kita alhamdulillah selamat daripada jangkitan yang teruk dan kita hidup, badan kita telah ada imunisasi yang secara natural lah. Jadi apabila itu telah berlaku dan juga ramai penduduk lain telah mendapat vaksin, maknanya kita telah menerima satu tahap yang mana virus itu tidak boleh menular dengan cepat lagi.
ya, dan virus itu akan berada dalam masyarakat kita secara endemik pada ketika itu, ya. Oh, okey, alhamdulillah faham. Doktor, saya nak minta satu penerangan daripada Prof tentang yang lebih kini sedikit. Apa itu mudah untuk doktor jelaskan mengenai COVID-19, jenis virusnya, lepas tu kebimbangan tentang mutasinya, kebolehpantasan dia merebak, jenis rebakan, persekitaran rebakan, lepas tu tentang orang selalu sebut tentang tahap 1, 2, 3, 4 dan 5. Oh, itu panjang. Ada doktor jawab, sebab tujuan dia ada doktor yang bercakap. Saya hanya akan mendengar dan penonton hanya akan mendengar. Dia COVID-19 ni adalah nama penyakit. Itu kita mesti bezakan, ya. Pada macam saya ceritakan tadi, pada awalnya ya, apabila saintis di negara China mengesan jangkitan yang baru ini, yang mereka tidak ada nama lagi pada penyakit itu, ya. Jadi dia panggil penyakit jangkitan saluran pernafasan atas, ya. Apa seperti pada masa itu, dan apabila melihat kemudiannya, mereka penyakit ini menyerupai satu pneumonia. Penyakit pneumonia bermakna jantung atau paru mereka itu berair, kan. Jadi mereka bila jangkitan itu telah merebak dan menjadi pandemik itu, WHO pula menamakannya sebagai COVID ataupun Coronavirus Infectious Disease. Itu jadi COVID tu. 19 tu menjurus kepada 2019 kerana wabak itu asalnya berlaku pada akhir tahun 2019, ya. Sebab itu yang ada nombor 19 tu. Jadi COVID tu dia mengambil singkatan daripada COVID, ya, coronavirus. Coronavirus itu sebenarnya virus yang menyebabkan jangkitan COVID-19. Jadi kita kena bezakan, ya. Satu penyakit COVID-19. Dan yang penyebab penyakit COVID-19 itu adalah virus yang dipanggil SARS coronavirus 2. Sebab apa 2? Sebelum ini sudah ada SARS coronavirus 1. Ya, tetapi alhamdulillah SARS coronavirus 1 tidak menjadi pandemik besar-besaran. Ia betul ia menular kepada beberapa negara tetapi tidak menular ke seluruh negara. Jadi sebab tu dia ada SARS coronavirus 1. Dan yang baru ni SARS coronavirus 2, ya. Jadi yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini adalah virus yang bernama SARS coronavirus 2. Jadi virus ini adalah virus yang baru menjangkiti manusia. Ya. Apabila virus itu mula menjangkiti manusia, ya, dan dia menular di dalam manusia, virus ini akan mengalami mutasi. Ya, sebab dia virus yang baru, ya. Oleh sebab dia virus baru, dia akan mengalami mutasi supaya ia boleh hidup dengan manusia. Dan kita mesti ingat, virus ini dia tidak mahu membunuh manusia. Kalau kita lihat, kalau virus itu membunuh manusia dengan segera, penyakit ini tidak boleh menular dan virus itu sendiri tidak boleh berkembang biak. Ya, virus ini dia menarik sebab virus ini tujuan hidupnya adalah semata untuk terus membiak. Ya, jadi jika ia menyebabkan jangkitan yang teruk kepada pesakit atau pesakit itu mati, virus itu akan terhenti dengan sendirinya. Ya, jadi oleh sebab itu, untuk virus ini terus berkekalan di dalam manusia atau di dalam haiwan, ya, virus ini akan terus menjalani proses mutasi. Sebab kalau kita lihat pada genom virus itu, dia tidak ada sistem yang mana dia boleh membetulkan dirinya. Ya, maknanya kalau dia telah mula salah, dia akan terus mengalami mutasi supaya ia boleh menjadi lebih baik daripada virus yang sebelum ini. Yang dimasukkan dengan baik adalah dia boleh berkembang dengan lebih mudah di dalam manusia, tetapi tidak mematikan manusia. Jadi yang itu virus yang akan menjadi endemik nanti adalah virus yang boleh membiak dengan segera tetapi tidak menyebabkan jangkitan yang boleh menyebabkan hos itu mati. Itu adalah virus yang berjaya. Ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya tubuh badan kita ni ada banyak virus yang telah menjangkiti kita dan hidup dengan kita. Jadi virus-virus ini adalah virus yang lama yang telah berjaya hidup dengan manusia. Kemungkinan satu masa nanti, ya, coronavirus yang kita kenal sekarang ini, SARS coronavirus 2 ini, jika ia terus menular di seluruh dunia dan di dalam manusia, kemungkinan satu masa nanti akan ada muncul virus yang baru yang boleh berkembang dengan biak tetapi dengan baik tetapi tidak membunuh manusia. Yang itu kita harapkanlah. Sebab tu bila dia kata mengalami mutasi itu selalu ditakut-takutkan. Sebenarnya bila virus itu mengalami proses mutasi, tidak semestinya ia akan menjadikan virus yang lebih ganas, yang lebih senang membunuh manusia.
kita mesti ingat, berbalik kepada saya kata tadi, tujuan virus ia tidak mahu membunuh manusia. Ya, dia hanya mahu menular dan memastikan virus itu terus kekal bersama manusia atau hostnya. Yang itu kita kena faham, ya. Ya, tapi tak banyak diperkatakan di media massa dan sebagainya sebab terlampau ilmiah katanya. Okey. Saya tertarik ini benda baru yang kita dengar. Maksud doktor, sekarang kalaulah dunia mengalami kepanikan kerana virus ini kelihatannya membunuh. Kelihatan begitu pantas berjangkit. Berarti dalam perception konservatif sedia ada yang dipahami oleh rakyat Malaysia sebelum doktor berbicara malam ni, kita menganggap ini adalah wabak pembunuh. Sedangkan doktor memberi gambaran bahawa virus ini memerlukan ruang waktu yang tertentu hingga dia dapat bermutasi dengan menyesuaikan dirinya dengan manusia dan akhirnya tidak mengakibatkan apa-apa gejala buruk pada manusia. Betul tak doktor? Kalau saya anggap itu? Betul. Itu yang kita harapkan. Itu yang bila kita kata immunity kelompok itu sebenarnya menjurus kepada jika sekiranya virus ini mengalami mutasi yang mana dia boleh menjangkiti manusia tetapi tidak membunuh manusia, ya, dengan secara tidak langsung dia boleh menimbulkan tindak balas imun yang mana kita menjadi lali, ya, kepada jangkitan ini. Yang itu kita harapkan, ya. Kalau kita lihat masa kali pertama berlaku wabak ini yang melanda Sweden, melanda England pada masa itu, mereka mengharapkan, ya, imunasi kelompok ini berlaku dengan cepat, ya. Tetapi apabila kadar kematian meningkat, ya, jadi mereka mengatakan mungkin untuk kita mencapai tahap imunisasi kelompok yang tinggi, kemungkinan kita tidak boleh menunggu virus itu bermutasi. Kita mesti mempercepatkan, yang itu dibangunkan vaksin, ya. Jadi tujuan vaksin itu adalah sebenarnya untuk membangunkan imunisasi sebelum virus itu boleh menjadi lebih lebih rendah tahap kevirulanan, ya. Okey. Jadi itu maksud kita kena faham tu, ya. Okey, maksud doktor sekarang ni bahawa tujuan kita membuat vaksin adalah untuk menyesuaikan dengan virus yang sedang melanda supaya berlaku diplomasi dalam tubuh di mana vaksin bertindak, virus kena tindakan, akhirnya virus itu boleh menyesuaikan diri. Salah satu daripada tujuan herd community adalah itu? Ya. Kemungkinan juga virus itu akan menjadi lemah selepas itu, ya. Jadi maknanya virus, kalau kita dengar baca berita dia kata, oh, ada yang terlepas walaupun dah divaksin pun masih dijangkiti. Tetapi kita mesti ingat, ya, walaupun mereka ini dijangkiti, yang mereka telah mendapat 2 dos vaksin, ya, apabila mereka dijangkiti, mereka ini kemungkinan besar tidak akan mengalami jangkitan yang lebih teruk, ya. Jadi maknanya akan tiba satu masa nanti kita harapkan ada virus yang sebegini yang menyebabkan jangkitan tetapi tidak menyebabkan jangkitan yang lebih teruk. Itu kita harapkanlah. Okey, saya minta doktor jelaskan dulu tentang peranan vaksin, doktor. Okey, kita kena mula satu-satu. Doktor jelaskan dulu peranan vaksin ketika virus sedang berkembang dengan sangat luar biasa sekarang supaya orang faham tentang peranan vaksin. Vaksin ni sebenarnya dia macam ni lah. Kalau kita lihat, ya, apabila seseorang itu telah dijangkiti virus, tak kira lah virus apa, tapi pada malam ni kita ceritakan virus SARS coronavirus 2 itu yang menyebabkan penyakit COVID-19, ya. Apabila virus itu menjangkiti seseorang, ya, kadar kebarangkalian kita terkena jangkitan yang lebih teruk, ya, lebih tinggi itu, ya, adalah tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat kadar kematiannya tinggi, oleh sebab itu kita perlu membangunkan vaksin, ya. Seperti saya katakan tadi, ya, apabila seseorang itu telah dijangkiti oleh virus dan dia selamat, alhamdulillah katanya, selepas jangkitan itu dia pulih seperti sedia kala, ya, badan mereka itu telah mempunyai sistem imun yang telah dibangunkan untuk melawan virus itu sendiri. Ini bermakna apabila mereka itu dijangkiti buat kali kedua, mereka sudah ada sistem ketahanan imun sendiri yang semula jadi di dalam badan, ya. Jadi mereka boleh melawan secara natural, ya. Tetapi kita tidak boleh menunggu. Oleh kerana kita tidak boleh menunggu, kita mahu mengadakan satu vaksin ni ada satu jangkitan yang kita katakan jangkitan yang olok-olok lah, ya. Maknanya kita ambil sebahagian daripada virus itu tadi, kita masukkan ke dalam badan seseorang dan badan itu akan menimbulkan tindak balas imun. Bukan kepada virus tapi kepada sebahagian daripada virus itu. Jadi apabila kita telah mendapat 2 dos tadi itu, kita telah secara tidak langsung mengaktifkan sistem ketahanan dari dalam badan kita
untuk kita melawan virus yang betul jika sekiranya kita terjangkit dengan virus yang betul tadi. Ya, jadi faham sistem ketahanan imun kita boleh diaktifkan dua cara. Pertama, kita mendapat jangkitan itu sendiri. Ya, jadi apabila kita mendapat jangkitan itu sendiri, kita ada risiko menghadap jangkitan yang teruk. Kedua, kita diberikan suntikan vaksin. Apabila kita diberi suntikan vaksin itu, badan kita boleh merangsangkan sistem imun yang mana boleh melindungi kita apabila kita dijangkiti oleh virus akan datang. Ya. Jadi dia ada dua cara bagaimana kita boleh membangunkan ketahanan imun kita. Ya, seperti saya katakan, saya harap inilah pendengar di luar tu fahamlah. Pertama dengan virus itu sendiri, ya. Yang kedua dengan vaksin. Vaksin itu, ya, dia seolah-olah dia virus yang telah direndahkan dia punya kebolehan untuk menyebabkan jangkitan yang teruk. Nah, jadi yang itu penting, ya. Saya harap pendengar dapat ikutlah. Ya, setakat ni saya faham, Doktor. Saya faham, tapi kita akan minta pendetailan yang lebih luas mengikut kerangka kes. Saya ambil contoh mengenai Malaysia sekarang, Doktor. Kita sedang membuat pemvaksinan. Kita dah nak capai 30%. Lepas tu pada waktu yang sama, kita ada aim. Oktober dijangka kita akan capai 100%. Tetapi pada masa yang sama, kita masih lagi lihat orang yang sekarang telah divaksin masih ada kena tahap 1, tahap 2 sebagai almost 90%. Bakinya tahap 3. 0.06% pergi ke tahap 4 dan 0.04% pergi tahap 5. Sangat kecil. Macam mana doktor andaikan bahawa berlaku juga bolos 1 dan 2? Bagaimana ada 3, 4 dan 5? Sebab orang belum faham. Ini pertama kali doktor bagi tahu kata virus ini akan ada untuk menyesuaikan diri. Saya minta doktor elaborate, harap penonton faham. Bahawa 1 dan 2 bila berlaku bolos 3, bolos 4, bolos 5 walaupun divaksin. Sebab dalam pemahaman konservatif, kerana kita gagal mendapat maklumat yang jelas seperti mana doktor sebagai seorang pakar virologi ni, boleh doktor jelaskan juga bahawa akan berlaku jangkitan semula. Dan kemudian doktor kata bahawa dalam apa jua keadaan, kebiasaannya virus akan menyesuaikan diri kerana virus ni memerlukan manusia. Dia tidak datang dengan niat yang jahat untuk membunuh. Cuma kadang-kadang dia tak dapat menyesuaikan diri, dia telah menjadi pembunuh. Kemudian kita vaksinkan diri kita. Kita kelaskan dulu jadi tahap 1, tahap 2, bolos sedikit dengan tahap 3, sangat minimal dalam tahap 4, ada sangat minimal 0.04% dalam tahap 5. Yang itu yang kalau kita lihat tahap 1 dan tahap 2 tu membezakan dia adalah tahap 1 biasanya yang kena jangkitan tetapi tidak bergejala. Yang itu tahap 1 lah biasanya, ya. Jadi maknanya seperti saya katakan tadi, virus itu dia bila dia menjangkiti seseorang, dia tidak berniat, virus ni tak boleh fikirlah macam kita, tetapi seolah-olah begitulah, ya. Tidak berniat untuk merosakkan host sebab virus itu memerlukan host yang sihat. Ya. Kalau virus itu menjangkiti, seperti saya katakan tadi, menjangkiti menyebabkan manusia itu sakit yang teruk, virus itu tidak boleh menular lagi. Sebagaimana kita tahu, ya, apabila seseorang itu sakit teruk, dia disimpan di hospital. Apabila dia disimpan di hospital, virus itu tidak boleh membiak lagi. Ya. Adalah tujuan virus, dia nak berkembang. Tujuan virus ni satu je, ya. Dia nak berkembang biak saja, menularkan, menjangkiti seberapa ramai yang boleh, untuk memastikan virus itu terus berada bersama manusia. Sebab itu kebanyakan 80% pada jangkitan adalah tahap yang pertama, yang mana apabila dijangkit dia tidak sihat sedikit dan selepas itu dia akan pulih seperti sedia kala. Tetapi pada masa itu juga dia telah merangsangkan sistem imun yang mana kita nanti telah ada antibody untuk melawan virus itu sekiranya kita dijangkiti di hari kemudian. So tahap kedua biasanya apabila mereka itu telah dijangkiti dan mempunyai gejala, tetapi gejala yang ringan, ya, yang mana mereka itu tidak ada sesak nafas dan sebagainya, tidak ada masih boleh bernafas dengan baik dan sebagainya, tahap kedua. Ya, jadi kebanyakan pada tahap 2 itu juga akan pulih seperti biasa. Ya, jadi tahap 1 dan tahap 2 tadi dia ada gejala sedikit, dan tahap ketiga itu apabila dia telah mempunyai kesukaran untuk bernafas tetapi tidak memerlukan bantuan rawatan rapid hospital. Ya, sebab tu kalau kita lihat Kementerian Kesihatan dia kata tahap 1, 2 dan 3 dia kata kuarantin saja di rumah dulu, ya. Sebab kita mengharapkan sistem imun kita boleh melawan jangkitan virus itu. Sebab itu adalah penting untuk ditekankan untuk kita melawan sebaran jangkitan virus, bukan sahaja jangkitan virus SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan jangkitan COVID-19. Semua virus, yang kita sebenarnya berhadapan dengan banyak virus-virus lain selain daripada COVID-19, ya.
Jadi untuk kita melawan jangkitan virus itu, ketahanan imuniti semula jadi yang kuat, yang amat kita mesti tekankan supaya kita tidak masuk ke fasa keempat, yang kelima, yang mana bila fasa keempat itu dia telah memerlukan rawatan rapi lebih di hospital, dan yang kelima itu memerlukan bantuan saluran pernafasan, ya. Jadi kalau boleh, ya, kalau kita lihat, ya, virus itu hanya menyebabkan jangkitan pada tahap 1, 2, ya, dan sedikit bolos macam tadi, ya, anda kata masuk bolos ke tahap 3, 4 dan 5, tetapi adalah kadar yang kecil. Dan jadi apabila kita telah mendapat vaksin itu, ya, vaksin itu seperti saya katakan tadi, dia menguatkan sistem pertahanan imun kita supaya kita tidak masuk pada tahap 4 dan 5 tadi, ya. Walaupun ada 1-2 yang terlepas, 1-2% yang kecil yang terlepas, walaupun telah menghadapi 2 dos itu sendiri, tetapi jumlahnya adalah amat kecil. Contohnya kalau kita lihat di United Kingdom, ya, yang mana vaksinisasi mereka telah mencapai lebih daripada 70%. Apabila mereka dilanda oleh penularan wabak virus varian yang dipanggil Delta itu sendiri, kadar kematiannya yang berlaku adalah amat rendah, ataupun kadar mereka memerlukan rawatan rapi itu adalah rendah walaupun jangkitan tinggi. Kalau kita tengok Euro Cup itu, ramai yang telah pergi ke stadium dan sebagainya, dan mereka telah menjangkakan kadar positif jangkitan akan naik selepas ini, tetapi mereka tidak menjangkakan kadar kematian akan melonjak seperti dulu, ya. Mereka sudah pastinya ada yang mati, tetapi kadarnya adalah lebih rendah daripada kadar yang sebelum ini, yang mana jika itu berlaku, ya, sistem hospital itu mungkin boleh menangani kerana kadar yang memerlukan rapi itu adalah rendah. Jadi yang itu tujuan kita memberikan vaksin, ya. Ingat, kita mesti ingat, vaksin bukan untuk memberi kekebalan. Vaksin hanyalah sekadar untuk mengurangkan kebarangkalian seseorang itu akan menghadapi jangkitan yang teruk, yang saya masukkan teruk, yang mana yang tahap 4 dan 5 itulah, ya. Tetapi masih ada juga yang tetap akan dijangkiti pada fasa pertama dan kedua, ya. Dan ada sejumlah kecil fasa ketiga. Yang sejumlah yang amat kecil lagi, ada juga yang akan menghadapi memasuki fasa 4 dan 5 walaupun telah menerima 2 dos. Kerana kita mesti ingat, ya, apakah yang menyumbang kepada mereka ini menjadi teruk. Pertamanya, mereka ada yang dipanggil, selalu kita dengar, ya, kalau KKM cakap, dia kata comorbidity. Comorbidity ini adalah maknanya faktor-faktor yang boleh menyumbang kepada seseorang itu lebih teruk apabila dijangkiti oleh virus. Contohnya, dia kata tekanan darah tinggi, ya, kencing manis, atau memang dia sudah lemah, ataupun sistem pertahanan imun dia lemah, ya. Jadi ataupun dia ada penyakit-penyakit lain yang menyebabkan daya ketahanan atau daya imun itu sendiri telah secara semula jadinya rendah, ya. Sebab itu kita kena tekankan, adalah penting bagi kita, ya, memastikan sistem ketahanan imun kita itu kuat. Caranya bagaimana? Caranya untuk kita melakukan exercise selalu, ya, beriadah selalu, tidur yang cukup, pemakanan yang betul, ya, iaitu adalah penting. Menjaga kesihatan seperti biasalah, seperti kita digalakkan menjaga kesihatan supaya apabila kita pemakanan kita baik, kita selalu exercise, ya. Jadi apabila kita lakukan, sistem imun kita itu kuat. Jadi apabila kita dijangkiti, insya-Allah kita tidak melebihi daripada fasa yang ketiga tu. Jadi itu yang penting, ya, yang kita nak tekankan. Okey. Kalau kita tengok unjuran data sekarang, Doktor, yang seminggu sekarang, berarti England telah melalui 70% pemvaksinan. Dan mereka menerima jangkitan lebih kurang dengan Indonesia 50 ribu lah, kita baca purata, sebab angkanya hampir sama, kedua-dua mereka berlumba. Indonesia vaksinnya lebih rendah. Sebab tu kita lihat kematian di Indonesia mencapai 1,000 lebih sehari. Dan manakala di England hanya 2 angka sehari. Di England kebanyakan mereka dapat jangkitan pada tahap 1 dan 2 tidak mencetuskan panik di dalam hospital. Hospital tak letih sebab mereka dah imun. Berarti sekarang ni, walaupun kita tak boleh guna perkataan walaupun England telah divaksin 80%, tetapi jumlah jangkitan tetap tinggi. Tak boleh tengok macam tu. Sepatutnya kita kena melihat beza dia Indonesia yang tidak mencapai pemvaksinan tinggi, menerima angka jangkitan yang sama tapi kematian. Indonesia mencapai 1,000 lebih sehari, tetapi England bawah daripada 20 sehari. Betul? Betul. Itu sebab tujuan herd community. Ya, ataupun immunity kelompok tu lah. Immunity kelompok, okey.
Ya, itu yang saya menekankan daripada mula, ialah kita tidak boleh melihat pada angka positif setiap hari ya. Sebab angka-angka itu tidak sebenarnya menunjukkan jangkitan sebenarnya. Angka positif yang kita lihat tiap-tiap hari yang dibentangkan itu hanyalah menunjukkan kes-kes positif yang mana telah dibuat saringan. Ya. Jadi kalau kita banyak buat saringan, banyaklah yang positifnya. Ya, kalau kita kurang buat saringan, maka rendahlah angka itu. Jadi kita tak boleh lihat pada angka positif yang dilaporkan setiap hari oleh Kementerian Kesihatan. Bagi saya, kalau kita nak melihat angka itu, angka yang sebenarnya adalah kita lihat angka kematian. Ya, angka kematian, angka mereka yang memerlukan bantuan saluran pernafasan, angka yang mana mereka memerlukan rawatan rapi di hospital. Jadi jika kita nak melonggarkan PKP dan sebagainya, seperti kita dengar ura-ura kerajaan nak melonggarkan PKP, nak membolehkan rentas tinggi dan sebagainya, kita hanya boleh lakukan apabila kita telah menerima tahap yang mana kadar mereka yang memerlukan rawatan rapi, kadar mereka yang memerlukan bantuan saluran pernafasan, kadar mereka yang mati itu telah menurun. Ya, kalau kita nampak dia punya trend dia telah menurun, insya-Allah saya rasa maknanya kita telah dalam landasan yang baik, dalam landasan yang betul. Ya, bagaimana cara kita letak ke landasan itu? Ya, kalau kita lihat pengalaman negara-negara lain, kita tidak ada jalan lain buat masa ini, ada dua saja cara. Yang pertamanya adalah untuk memastikan kita mematuhi SOP sepenuhnya. Kalau kita lihat Taiwan, negara, contohnya Kepulauan Taiwan, apabila mereka dilanda wabak COVID baru-baru ini, ya, mereka tidak ada vaksin pada masa itu. Tetapi rakyat mereka mempunyai disiplin yang tinggi yang mana mereka mematuhi SOP itu sepenuhnya. Ya, jadi apabila itu telah berlaku, kita lihat sekarang ini walaupun vaksin itu belum mencapai tahap yang tinggi, tetapi mereka telah berjaya mengawal jangkitan penularan jangkitan COVID-19 itu dengan begitu baik. Ya. Itu yang pertama. Yang keduanya, jika itu tidak boleh dilakukan, maknanya macam kita di Malaysia itu, kita telah gagal lah mempraktikkan SOP dengan sepenuhnya dan menyebabkan penularan. Ya, apabila itu gagal, ya, langkah yang kedua adalah kita terpaksa memperkenalkan vaksin dan mempercepatkan penyampaian vaksin itu kepada semua penduduk, seperti yang apa berlaku di United Kingdom, di negara Israel contohnya, ya. Jadi itu saja dua cara untuk kita melawan jangkitan COVID-19 pada masa ini. Okey. Kalau kita fikir tentang cadangan profesor yang pertama tadi, berarti kita telah gagal. Waktu kita SOP kita telah gagal kerana angka kita naik walaupun kita dah lalui penggal apa dalam doktor tentang daripada kita punya PKP sampai PPN ni. Saya cuma nak tanya Pak doktor adalah orang yang akan bermain dengan data dan angka. Katalah kita telah mencapai Oktober. 100% suntikan. Okey, 100% suntikan. Katalah doktor mengatakan kemudian saya ambillah sebagai contoh kita ada separuh daripada London. Berarti kalau London menerima 50,000, kita akan terima 25,000. Berarti dalam 25,000 itu 80% mungkin 1 dan 2 saja. 80% adalah 1. Yang lain sikit adalah 2, 3. Maksudnya ini akan terus berlaku pada Oktober nanti. Walaupun kita telah meneruskan vaksin yang sepenuhnya pada 30 hari bulan Oktober, kata Perdana Menteri. Berarti November kita akan alami apa yang England alami sekarang. Tetapi yang baiknya adalah angka kematiannya tu akan jauh lebih rendah. Betul. Itu yang kita mengharapkan. Okey, betul. Kita mengharapkan kadar mereka yang memerlukan rawatan rapi itu sendiri akan turun. Ya, kurang daripada, kalau boleh kurang daripada 100 lah. Ya, yang angka mereka yang memerlukan rawatan rapi. Jika itu telah berlaku, alhamdulillah kita berada pada landasan yang baiklah. Ya, sebab itu saya tekankan lagi sekali, kita kena mempercepatkan vaksin itu sendiri. Kita mesti lihat, ya, sebab vaksin ni kita sekarang di Malaysia kita ada berbagai-bagai vaksin yang kita gunakan. Jikalau kita ambil penggunaan vaksin Pfizer contohnya, dia memerlukan 3 minggu untuk dos yang kedua. Ya. Kalau kita melihat kepada AstraZeneca, ya, dia memerlukan, saya rasa dia telah dikurangkan sekarang ni kepada 9 minggu, ya. Dos yang kedua. Kita mesti lihat, kalau kita hanya dapat 1 dos saja, itu masih belum cukup untuk melindungi, ya. Kita memerlukan 2 dos vaksin itu, baru boleh kita terasa diri kita telah mempunyai sistem ketahanan imun yang insya-Allah boleh melawan jangkitan tersebut. Tapi kita mesti ingat, ya, walaupun selepas daripada dos yang kedua tu,
ya kita kena menunggu sekurang-kurangnya 14 hari lagi baru kita boleh mempunyai sistem ketahanan imun yang cukup untuk kita melawan jangkitan. Kita terdengar banyak di media massa, banyak di media sosial dimainkan cerita yang mereka dah kena 2 dos pun mati juga. Ya, tapi kita mesti lihat, ya, walaupun mereka telah 2 dos, bila mereka terkena jangkitan itu. Jika mereka terkena jangkitan sebelum 14 hari daripada dos yang kedua yang diambil itu, jadi kebarangkalian untuk mereka kena jangkitan yang teruk itu masih ada. Ya, kita mesti ingat yang itu. Dia mengambil masa sekurang-kurangnya 2 minggu selepas dos yang kedua, barulah sistem ketahanan imun kita itu telah diaktifkan, telah dirangsangkan secara cukup untuk kita melawan jangkitan. Jadi jika kita ambil yang itu, ya, kita lihat tarikh sekarang, contohnya kalau kita ambil vaksin hari ini, ya, kita kena tunggu 3 minggu lagi untuk dos yang kedua, ya, dan kemudiannya kita 2 minggu lagi untuk baru sistem ketahanan imun kita itu naik. Jadi kalau kita ambil hari ini, kalau kita lihat, ya, insyaAllah kita mungkin dapat mempunyai imun yang cukup dalam masa 2 minggu, 4 minggu, 1 bulan lagi, ya. So sekarang dah bulan Julai, ya. Sekarang bulan Julai. Ya, Julai. Ya. So dalam bulan September nantilah, ya. Barulah dia melalui proses imun matang. Maksud doktor begitu kalau kita matang ambil hari ini. Kalau kita ambil hari ini. Kalau kita ambil hari ini, tapi kalau kita lihat kadar sekarang ini masih belum tinggi, ya. Kita belum mencapai lagi kadar yang kita hendakkan, ya. Jadi kalau kita ambil yang itu, kalau kita kata menteri kata hari itu berapa, bulan berapa baru nak selesai, bulan Oktober. Jadi daripada selesai Oktober tu kita kena tunggu 2 minggu lagi, mungkin dalam November baru kita mencapai immunity kelompok yang kita harapkan di Malaysia. Jadi kalau kita lihatnya November atau akhir tahun ataupun awal tahun baru berlaku, ya. Dan pada masa itu kemungkinan kita memerlukan dos yang ketiga. Kemungkinannya jika ada varian-varian lain yang terbukti boleh menembusi kekebalan sistem imun. Tetapi buat masa ini masih tidak ada bukti lagi lah yang kukuh yang menunjukkan varian Delta atau varian-varian lain ini boleh menembusi sistem imun tu. Jadi kita doakanlah semoga tidak ada varian baru yang boleh menembusi sistem imun kita akan timbul. Jadi untuk kita melawan virus itu daripada terus mengeluarkan varian-varian yang baru, ya, adalah amat penting kita mempercepatkan pemberian vaksin. Ya, sebab dia macam ni, ya, dan jika virus itu boleh menular, selagi dia boleh menular, ya, selagi itu dia akan menerbitkan varian-varian yang baru. Kalau kita lihat bagaimana varian-varian ini muncul, dia hanya muncul di mana penduduk negeri itu adalah ramai dan virus itu boleh menular. Kalau kita tengok varian di South Africa, varian England, varian India, varian Brazil, ya, yang mana ini adalah semuanya negara-negara yang mempunyai penduduk yang tinggi dan virus itu boleh menular dengan seluas-luasnya. Jadi daripada situ berlakunya varian-varian baru. Jadi kalau kita percepatkan pemberian vaksin dan kita mengekang penularan virus itu secara tidak langsung mengurangkan varian-varian baru itu daripada muncul. Ya, jadi yang itu mesti faham kenapa kita kena ambil vaksin dengan kadar yang segera dan dipercepatkan di seluruh negara. Maksud Prof tadi adalah katalah saya telah divaksin, orang lain telah divaksin, saya dapat jangkitan. Berarti varian virus yang masuk tak boleh membiak untuk membina varian yang lebih kuat, betul? Kerana dia telah berada dalam tubuh yang boleh mengekang boleh upayaan dia menjadi bertambah agresif. Okey. Kerana India tu dia duduk lama dia merebak dan merebak, itulah memberikan dia ruang inovasi. Yang menjadikan dia agresif. Ya. Ruang inovasi, saya suka ruang inovasi. Tapi berada di London sekarang walaupun kena 50,000 tapi hanya 2 digit kematian. Berarti virus merebak juga pada ramai orang tapi ruang inovasinya tidak boleh berlaku kerana dia telah dikekang oleh vaksin. Ini herd community itu bukanlah sifar jangkitan, tetapi berlaku jangkitan, varian dapat dikawal dan varian tak dapat menghasilkan mutasi baru. Ya, betul. Dia macam ni lah, Nana. Saya nak tambah lagi sikit. Jika kita tidak ada vaksin, apabila seseorang itu telah dijangkiti dan positif untuk COVID-19, di dalam ruang mulut kita ni, boleh ada 80 hingga 100 juta 100 juta virus di dalam. Kalau kita ambil swab yang kita kata buat calitan swab tu, kalau kita ambil swab tu, bagi yang positif dalam tu ada 80 juta hingga 100 juta virus. Bayangkan berapa banyak virus tu. Kata orang kalau kita jilat orang yang positif ni, dia jilat bibir dia saja, dah ada beratus juta virus dekat bibir ni saja kalau dijilat, Tetapi apabila seseorang itu telah mengambil vaksin,
ya, telah menjadi 2 dos vaksin dan dia tunggu 14 hari kemudian, jika dia dijangkiti, keadaan jumlah virus yang di dalam ruang mulut itu sendiri akan jatuh lebih rendah. Jadi kebarangkalian dia untuk menularkan pun akan turun, ya, akan rendah juga. Kalau kita bandingkan, kalau sebelum ini 80 juta, mungkin hanya 5 juta saja sekarang dalam dia punya IO. Jadi kebarangkalian dia untuk menyebarkan virus itu telah jatuh, ya. Bukan tidak ada, ya, tetapi telah kurang. Baik. Maksudnya kita anggap macam inilah. Apabila dia kurang kerana kita telah divaksin, keupayaan dia untuk mengeksport tak boleh sebab dia hanya jadi limited untuk kekal, betul maksudnya bila dia banyak aja baru dia cari tubuh baru. Ni dah overload dah rumah ni, kau pergi rumah baru, kau pergi rumah baru. Tapi dengan ada 5 juta, 8 juta, dia kata tak boleh eksport sebab ini fault lah untuk duduk dalam rumah ni. Tapi dalam masa yang sama pula, kita ada vaksin, dia tak boleh buat apa, duduk diam dan berada dalam tahap tu. Kalau dia masuk dengan tahap 2, dia duduklah 2 sampailah antibody kita menundukkan dia. Betul. Ini kesimpulan mudah dalam bahasa orang awam Betul tu. Okey. Saya nak tanya lagi satu dengan Prof mengenai ini saya nak bagi tahu lah, kata saya nak minta justifikasi Prof. Kita keluar sekejap daripada kepakaran tetapi sebagai orang yang berada ni, apakah maklumat yang sedang disebarkan negara ini termasuk oleh media arus perdana? Doktor rasa betul? Sebab saya rasa cara doktor cakap macam ni, kita miss banyak tentang pandangan pakar virologi. Kita berada banyak dalam pakar konspirasi ataupun pakar yang membuat kesimpulan yang doktor orang di atas. Doktor rasa apa bila doktor tengok bagaimana maklumat bergerak daripada media arus perdana sampailah di peringkat gosip Facebook. Doktor rasa macam mana? Sebab kalau saya dengar pandangan doktor hari ni dan kita sebarkan pandangan ni, ramai orang menganggap bahawa perang ini masih boleh ditangani. Hanya memerlukan komitmen. Sebab kita tahu musuh kita tu apa kebolehan dan apa ketidakbolehannya. Doktor komen dulu tentang ini supaya saya boleh cut dan edarkan pada rakan-rakan media saya supaya media massa juga mengubah trend laporan pemberitaan mereka. Dia macam ni lah sekarang ni, ya, zaman yang saya panggil amat menarik lah kerana ramai sangat juruselam yang tak pernah masuk air. dia jadi pakar selam, ya. Dia cerita pasal ikan di dalam laut, ikan besar, ikan kecil, macam-macam, tapi dia sendiri tak pernah terjun masuk air. Jadi macam itulah ibaratnya sekarang ni, ya. So ramai yang mengutip fakta-fakta daripada Google, ya, daripada media-media sosial yang lain, dan lepas itu mereka mengulangkan balik fakta-fakta itu dan bercakap seperti pakar, ya. Jadi yang itu jadi masalah bagi kita. Kadang-kadang rakyat pun jadi confused. Kenapa dia ni cakap lain, dia ni cakap lain. Yalah, macam saya katakan tadi, pakar juruselam tak pernah masuk air kan, jadi ceritanya berlainan lah daripada seorang ke seseorang. Itu menyebabkan, ya, kita kadang-kadang jadi kita tak faham yang mana satu cakap betul ni kan. Itu lepas tu kita tularkan lagi. Jadi adalah penting sebenarnya untuk dapatkan maklumat yang sahih daripada pakar. Jadi saya nak cerita sikit lah, saya ni sebenarnya jadi pakar virologi ni bukan saya menamakan diri saya pakar virologi, ya. Saya telah membuat kajian pendidikan virologi ni lebih daripada 30 tahun. Ini adalah bidang saya, ya. Bidang kepakaran saya menerima saya belajar semua tentang virus ni memang daripada dulu lagi lah, daripada virus yang tak berbahaya sampai virus yang berbahaya, ya. Sebelum ni memang saya membuat kajian tentang virus MERS coronavirus, ya, virus coronavirus, virus Nipah, ya, semua itu dalam bidang kepakaran saya lah. Jadi jangan pula nanti kata dia tu pakar selam pernah masuk air ke. Ya, tu macam biasa tu. Masalah utama di negara kita adalah penafian untuk mendengar. Itu yang menjadi satu problem. Tapi saya harap kata selepas ni, kalau saya rasa ramai kawan-kawan media yang berada di sini juga yang menonton, sebab saya juga rakan-rakan daripada Malaysia Insight, Malaysia Kini, rakan-rakan daripada Awani sentiasa bersama dengan stream ni, kerana saya harap kata kita boleh mengubah mindset kita adalah untuk memberi gambaran tentang perang ini sebenarnya begini, bukan begitu. Perang ini, pemvaksinan sebenarnya adalah untuk membolehkan virus menyesuaikan diri dengan kita dan kita menyesuaikan diri dengan virus. Kemudian win-win situation. Itu yang kita rasa pemvaksinan ni. Sebab ramai orang akan masih menganggap kata virus ini pembunuh, neutralisasi tak akan berlaku, kena 2 vaksin pun ada yang mati. Jadi kita telah mengambil storytelling yang salah dengan melihat aspek mati. Sedangkan doktor memberi kita storytelling yang betul, iaitu dengan melihat majoritinya akan mencapai win-win situation. Antara virus dengan manusia, host ni, akhirnya akan mencapai satu konsep damai. Cuma membezakan manusia kena divaksin bagi membolehkan dia boleh mengawal virus ni supaya tidak melebihi batas, supaya dapat berada dalam tubuh manusia pada tahap yang tidak berbahaya.
Saya ingat ini adalah naratif baru dalam kita memahami COVID-19. Doktor, saya nak jelaskan lagi satu, Prof, untuk Prof jelaskan juga kepada orang ramai tentang tidak divaksin. Kalau kita tak nak divaksin pula, sebab orang ramai kata dekat saya, dia kata biar autoimmune. Saya punya pandangan mengatakan kalau autoimmune, dunia tak jadi panik macam ni lah. Tak semua tubuh mampu autoimmune. Saya rasa kan ribu orang dekat luar sana kena dah, tapi dia tak dicap positif dan dia baik sendiri. Itu autoimmune, kita tak dapat cari. Tapi dengan fakta yang ada, autoimmune tak mungkin berlaku kerana dunia dah jadi macam ni sebelum vaksin datang. Mungkin doktor boleh jelaskan tentang pandangan autoimmune ni. Dia macam ni lah. Virus ni kadang-kadang kita nak kata dia bijak, dia tak ada otak kan, dia tak boleh berfikir ya. Kalau kita lihat sebelum virus SARS coronavirus yang menyebabkan COVID-19 ni, kita sebenarnya telah lama hidup dengan 4 coronavirus yang lain. Ya. Jadi 4 coronavirus ni apabila dia berjangkit kita menunjukkan gejala-gejala yang sama sebenarnya, tetapi tidak menjadi teruk, tidak masuk kepada fasa 3 dan 4 ya, sebab sistem ketahanan imun kita boleh melawan. Ya. Cuma virus ini dia baru sangat, jadi dia belum lagi mencapai titik imbang dia dengan manusia ya. Jadi oleh kerana itu adalah penting untuk kita memahami bahawa konsep immunity itu sebenarnya virus ni yang menjadi masalah dia adalah apabila dia menjangkiti, kadang-kadang dia tidak menimbulkan tindak balas atau merangsang sistem imun kita yang mempunyai, dia kata memory yang lama, yang berkekalan. Itu kita mesti ingat. Beza ni, sistem imun kita ni sebenarnya dia ada ingatan. Kali pertama kita terjangkit, saya percaya ramai pendengar-pendengar yang di luar sana pernah terkena penyakit yang selalu kita panggil dia chickenpox kan. Ya, masa kanak-kanak dulu kita kena chickenpox atau cacar air ya. Apabila kita kena chickenpox kali pertama, ya, kita lepas tu tak boleh kena lagi chickenpox kali kedua, ketiga seterusnya, sebab kita telah mempunyai sistem ketahanan imun yang boleh melawan chickenpox. Maknanya kalau anak kita kena chickenpox ya, kita tak kena. Ya, kita boleh menjaga dia dan sebagainya sebab kita telah mempunyai pelarian untuk melawan jangkitan tersebut. Ini kerana virus chickenpox ini boleh merangsang imun kita yang tinggi. Dan dia mempunyai ingatan, maknanya dia sampai 40 tahun kemudian pun apabila kita kena chickenpox, kita boleh melawan. Tetapi coronavirus ni dia berbeza. Selepas dia menjangkiti seseorang itu, ia betul ia boleh menimbulkan tindak balas imun, tetapi ya, kebarangkalian sistem ketahanan imun itu bertahan lama tu ya, kita tidak tahu. Ya, jadi oleh sebab itu walaupun kita telah dijangkiti, kita perlukan mengambil vaksin lagi sekali untuk memastikan kita merangsang sistem imun kita supaya apabila kita terkena jangkitan seterusnya kita boleh melawan balik. Ya, maknanya kita seolah-olah kita meningkatkan lagi tahan keimunan kita tu dengan vaksin. Itu yang penting ya. Bukan kita kata natural kita lepas tu tak boleh dijangkiti. Kita mesti ingat walaupun dia natural mungkin hanya bertahan 3 bulan. Apa jadi lepas 3 bulan? Kita mesti ingat virus ini akan bersama kita dari peringkat yang lama. Ya, dia boleh menular dengan mudah. Kalau kita dengar cerita varian Delta tu contohnya, ia amat mudah untuk membiak kerana dia akan menyebabkan pembiakan yang tinggi di dalam rongga-rongga ya, yang dalam mulut kita ya. Jadi apabila virus itu banyak sangat boleh mengeluarkan, seseorang itu boleh mendapat jangkitan dengan virus yang tinggi dan ia boleh mengatasi sistem imun kita itu. Ya, sistem imun kita itu memerlu tindak balas. Contohnya kalau seseorang itu walau dia Rambo macam mana pun, tapi kalau ada flu banyak sangat pun Rambo pun mati juga kan. Betul. Tapi dalam movie Rambo tak matilah. Jadi sistem imun kita tu boleh melawan, tetapi jika virus itu dah terlampau banyak sangat, kata orang putih dia overwhelm, maknanya dia terlampau banyak ni dah mengatasi sistem imun kita itu. Jadi itu yang menyebabkan seseorang itu boleh mati ya. Jadi kita perlu merangsang balik imun sistem kita dengan vaksin tadi supaya meningkatkan tahap imun kita supaya kita boleh melawan jangkitan dengan baiklah. Jadi yang itu kenapa kita mesti mendapatkan vaksin ya. Okey, kita dah selesai tentang vaksin doktor. Saya bagi Prof tarik nafas kejap. Kerana kita akan pergi fasa yang kedua. Fasa yang kedua adalah kita nak minta Prof jelaskan jenis-jenis vaksin yang ada di pasaran. Sebab dulu Pfizer, kerana Pfizer daripada peringkat ujian klinikal tahap 3 pun dia dah capai 95%. Maka orang menganggap Pfizer ni vaksin kayangan yang dinanti-nantikan. Okey, Pfizer, ni apa American dan German based company. Kemudian kita tengok AstraZeneca.
AstraZeneca adalah daripada UK dan Sweden. AstraZeneca dia ada sedikit insiden sebab blood clot tu. Maka purata pencapaian dia 70% lebih. Di Malaysia ditolak sebagai vaksin pembunuh, kononnya vaksin darah beku. Kemudian kita dengar pula Sinovac. Sinovac masuk, kita rasa lega sebab jumlahnya agak besar. Tetapi kita rasa curiga apabila isu datang di Indonesia. Laporan mengatakan Indonesia yang menggunakan Sinovac, barisan depannya banyak yang mati walaupun telah divaksin oleh dua-dua Sinovac. Minta doktor jelaskan ketiga-tiga vaksin ni, peranan, ketahanan, mitos dan juga realitinya. Wah, itu panjang tu. Tak apa, saya nak biar doktor cakap je. Kita ambil yang mudah je lah dulu. Kita ambil yang mudah dulu. Ya, kalau kita lihat mengapa vaksin Pfizer sampai dulu kepada kita, dan mengapa kemudiannya diikutkan vaksin yang dipanggil viral based vector vaksin tu, vaksin AstraZeneca datang kedua dan vaksin Sinovac datang ketiga. Ya, itu mengapa itu berlaku adalah boleh diterangkan dengan teknologi, ya. Sebab apabila mereka membangunkan vaksin dengan menggunakan teknologi yang dipanggil mRNA tu, ya. Yang itu kena cerita sikitlah apa mRNA tu. Tadi kita cerita pasal virus tu kan. Virus tu, ya, di dalam, kalau sekarang ni rakyat Malaysia semua dah tengok virus tu kan, dia bentuk durian kan, bentuk macam durian kan. Ada spike tu kan. Tetapi dalam virus tu sendiri ada genom. Genom ni maknanya ada kod. Ada kod untuk virus itu masuk dan berkembang biak. Jadi kod tu penting. Ya. Jadi apabila Pfizer membangunkan vaksin, dia telah mengambil sebahagian daripada kod virus itu. Jadi kalau kita lihat dia, kod virus itu katakanlah panjang, dia akan mengambil sebahagian daripada kod virus itu, ya, dan dimasukkan, dijadikan vaksin. Jadi dia buat dalam makmal, dia buatkan dia gandakan kod virus tu tadi. Tapi bukan semua, dia ambil sebahagian saja daripada kod virus tu, digandakan di dalam makmal dan dijadikan vaksin. Jadi proses itu mengambil masa yang pendek, sekejap saja. Ya, sebab sekarang ni menggunakan teknologi yang telah ada, kita boleh membangunkan vaksin dengan sekadar yang begitu cepat kalau menggunakan teknologi yang dipanggil mRNA itu tadi. Itulah sebabnya mengapa vaksin Pfizer sampai dulu pada kita. Ya, proses pembikinan dia adalah cepat. Yang keduanya tadi, kalau kita lihat yang dia kata viral based vaksin yang AstraZeneca tu, dia juga mengambil sebahagian daripada kod virus tu tadi, tetapi dia masukkan dalam virus yang lain. Jadi ada dua beza, kena faham. Yang pertama, dia ambil kod virus tu tadi, dia gandakan dan yang itu dijadi vaksin. Okey, itu yang pertama. Yang kedua tadi, dia ambil sebahagian daripada kod virus tu dan dia masukkan dalam virus yang lain. Jadi yang itu dia gunakan sebagai vaksin. Itu yang pertama tadi Pfizer, yang kedua tadi AstraZeneca, yang kedua. Yang ketiga Sinovac ni tadi, dia tak ambil kod virus tu, dia ambil seluruh virus tu. Jadi maknanya di dalam makmal dia kembang biakkan virus itu. Itu sebab itu vaksin Sinovac tu dia lambat. Sebab dia perlu membiakkan virus itu dalam makmal dia dengan kadar yang tinggi. Selepas itu virus itu dimatikan. Semua virus, the whole, semua satu virus tu dia matikan. Dan virus itu digunakan jadi vaksin. Jadi proses untuk membuat vaksin itu adalah lama kerana dia kena membiakkan dulu dan lepas tu dia matikan virus itu, dia memastikan yang virus itu betul-betul mati baru dijadikan vaksin. Jadi ini ada 3 proses yang berlainan. Ya. Jadi jangan kita katakan vaksin ni adalah lebih baik, ni kayangan, yang ini tak ada. Dia adalah proses yang berlainan, sebab itu dia mengambil masa yang lama, ya, tetapi keberkesanannya adalah sama. Ya, tapi yang tadi tu dia ambil kod daripada yang pertama tadi, dia ambil kod daripada virus, dia gandakan, dia jadikan vaksin, dia masuk, dia injek kepada kita dan badan kita itu akan mengeluarkan protein virus itu sendiri. Ya, tetapi protein yang dikeluarkan itu adalah hanya berbentuk sementara, cukup untuk merangsang sistem ketahanan imun kita dan lepas itu dia akan berakhir. Ya, yang keduanya, kod itu tadi dimasukkan dalam satu virus,
ya, dan virus itu dibagikan kepada kita, dan virus itu tidak boleh menyebab jangkitan kepada manusia. Ia adalah virus yang berasal daripada chimpanzee, ya. Jadi virus itu tidak boleh, dia tidak boleh membiak lagi, dia hanya masuk badan kita, ya, menyampaikan kod virus tadi kepada badan kita mengeluarkan vaksin itu sendiri. Jadi kita mesti ingat, yang pertama dan kedua ni, vaksin dia adalah di mana badan kita sendiri yang akan mengeluarkan vaksin. Okey? Itu yang beza dia yang dua. Yang ketiga tu tadi, ya, dia menggunakan virus yang telah dimatikan. Jadi virus itu sendiri telah menjadi vaksin yang diinjekkan pada badan kita. Jadi kita kena tengok ada 3 teknologi yang berlainan. Tetapi walaupun 3 teknologi yang berlainan, tujuan akhirnya adalah sama, untuk merangsang sistem imun kita supaya sistem imun kita itu mempunyai memory, mempunyai peringatan apabila dijangkiti nanti, dia akan merangsang balik imun sistem untuk melawan jangkitan. Ya, tidak ada bezanya, cuma adalah bergantung pada teknologi yang berbeza, itu saja. Okey. Saya harap pendengar di luar sana fahamlah. Faham, Pak. Saya nak beritahu. Maksudnya adalah mitos. Sekarang ni dah timbul masalah kerana kita baru kita sedar. Kita tak boleh dapat Sinovac adalah kerana Prof dah jelaskan penghasilan Sinovac adalah sangat mengambil masa. Berarti Sinovac berhenti. Kadang kita akan datang banyak pula kepada kita adalah Pfizer. Kerana Pfizer doktor kata tadi penghasilannya dari segi penghilangan dan juga pembikinan lebih mudah. Ramai orang pula beranggapan bahawa oleh kerana kebetulan di Indonesia berlaku negara yang menggunakan Sinovac, kemudian ada laporan yang oleh kerana media sangat sensitif dengan angka, maka hari dia lampu angka mati, 2 suntikan mati, berarti orang mengingat Sinovac adalah vaksin bolos total. Tapi cara doktor sekarang pun kita faham di segi industrinya. Kalau secara industri, Pfizer dan juga AstraZeneca lebih industrial kerana kepantasan penghasilan. Itu jawapan dia. Jadi betul. Bukan ada mitos mengenai ketidakberkesanan Sinovac. Tak ada. Sebab seperti saya katakan tadi, ya, walaupun telah mengambil 2 dos vaksin, kita mesti menunggu lagi 2 minggu untuk supaya sistem imun kita itu telah dirangsang dan boleh melawan jangkitan. Jadi bila kata-kata 2 dos tu tadi tidak mencukupi, jadi sebab kita belum sampai tahap matang macam tadi lah. Belum sampai tahap matang dia. Ya, jadi tempoh matang tu adalah penting, ya. Jadi kalau kita lihat seperti saya katakan tadi, mana-mana vaksin itu dia bukannya 100%, masih ada kadar yang bolos, ya. Jadi jika banyaklah jangkitannya berlaku, jadi kadar yang bolos tu adalah angkanya tinggi, tetapi dari segi peratusnya adalah amat rendah. Yang kita lihatkan, ya, yang kita mesti ingat, ya, tujuan vaksin adalah untuk mengurangkan kadar mereka yang memerlukan rawatan rapi dan kadar mereka yang memerlukan kadar bantuan pernafasan dan kadar kematian itu sendiri. Jadi kalau kita lihat data-data di seluruh dunia yang telah menggunakan teknologi yang ketiga tadi, dia panggil inactivated vaccine, kadar kematiannya adalah amat rendah walaupun jangkitannya tinggi. Ya, kalau kita lihat sama juga kalau kita lihat di England pun, di UK pun mereka telah menggunakan Pfizer dan AstraZeneca, tetapi kadar jangkitan mereka masih tinggi. Ya. Kalau kita lihat data-data yang terkini, tetapi kadar kematiannya rendah. Jadi kadar kematian rendah itu adalah sama dengan kadar kematian yang diberikan oleh penggunaan vaksin yang lain-lain. Jadi kadar kematiannya itu sama rendah. Ya, jadi selalunya apabila kita mainkan angka itu tadi, kita mainkan itu, jadi kita ulang-ulangi, jadi itu meresapi dalam minda masyarakat, mengatakan oh ini sebab Sinovac tidak betul, dan kebetulan pula kerajaan kita mengatakan mereka telah cukup vaksin daripada Sinovac dan buat masa ini memberhentikan pembelian secara langsung, ya. Tapi itu secara kebetulan berlaku, tidak ada kena-mengena yang kata Sinovac itu tidak berkesan dan sebagainya, ya. Jadi saya haraplah pendengar di luar sana, ya, memahami konsep pembikinan vaksin dan bagaimana vaksin ini boleh digunakan untuk melawan jangkitan supaya tidak terpengaruh dengan maklumat-maklumat yang kurang tepat di luar sana, ya. Dapatkan maklumat yang tepat daripada mereka yang betul-betul tahu tentang perkara-perkara ini. Contohnya vaksin. Vaksin ini memerlukan satu kepakaran yang tinggi untuk kita memahami bagaimana konsep vaksin itu, ya. Jadi itu adalah amat penting bagi saya untuk kita sampaikan pada pendengar-pendengar di sana. Tapi pokok bangkanya adalah semua vaksin itu adalah berkesan.
Ya, semua vaksin itu adalah kesan untuk menghalang jangkitan yang lebih teruk. Itu yang penting. Walaupun teknologinya berlainan, ya. Jadi itu saya haraplah dengan penjelasan ini mereka faham, ya. Ini 3 teknologi yang berlainan yang mana penghilangannya mengambil masa yang berbeza-beza, ya. Kalau kita lihat kalau Pfizer tadi dia hanya mengambil sebahagian dari kod saja, ya, begitu juga AstraZeneca tadi dia ambil sebahagian dari kod dan dimasukkan dalam virus yang lain, sedangkan yang Sinovac tadi dia menggunakan semua virus, ya, tetapi virus itu telah dimatikan. Yang itu penting, ya. Yang pertama, yang vaksin yang pertama, yang kedua dia tak ada virus, dia sebahagian saja. Itu yang beza, ya, tentang teknologinya. Terima kasih 3,200 orang yang ada malam ni. Saya memohon jasa baik ke semua rakan-rakan yang berada di platform TikTok, rakan-rakan yang berada di platform YouTube, rakan-rakan yang berada di platform Facebook dan semua media sosial yang boleh menyunting. Kami membenarkan suntingan ini anda guna dengan apa jua cara atas niat lillahi ta'ala. Sebarkanlah kerana ini adalah fakta yang boleh kita sebarkan untuk membuat orang ramai faham di tengah-tengah konflik kekeliruan ni. Maka dengan ini saya izinkan siapa saja akan mengambil kenyataan Profesor Dr. Sazali Abu Bakar. Jangan risau tuan-tuan, ini adalah Profesor Dr. Sazali Abu Bakar, pakar virologi. Beliau telah berada dalam bidang ni lebih daripada 30 tahun. Menghadapi COVID yang COVID-19 ni adalah yang kelima. Dia dah lalu 4 masalah corona ni sebelum ni. Ini yang kelima. Jadi dia cakap berdasarkan fakta. Anda ambil dan sebarkan bahagian mana yang anda rasa penting. Gunakan saja. Garasi halalkan tanpa perlu membuat sebarang permohonan. Doktor, saya nak tanya dengan doktor ni. Satu soalan lah pula ni. Puak-puak ivermectin ni. Saya pun tak larat dah nak bercakap ni. Ivermectin ni dijawab banyak kali. Tapi oleh kerana jawapannya mungkin tak di mainstream kan. Ini juga untuk para TikTokers, untuk para Facebooker yang mana rajin beramal dengan menyebarkan khabar yang benar supaya rakyat berada dalam kecerahan maklumat. Ambil jawapan ni. Apa kes ni orang duk minta ivermectin ni? Dia macam ni lah, ya. Masalah kita sekarang ni, kita hanya menangani jangkitan COVID-19 ini hanya di hospital. Ya. Apa yang saya masukkan di sini adalah buat masa ini kita amat membuat penekanan yang tinggi kepada mereka yang telah dijangkiti dan memerlukan rawatan rapi di hospital. Ya, jadi apa yang berlaku adalah mereka yang dikena jangkitan fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga. Ya, mereka ini di rumah, kuarantin di rumah. Jadi semasa mereka di kuarantin ini, mereka ini tidak mempunyai satu cara bagaimana mereka boleh melindungi. Sebab semua orang takut masuk fasa 4, fasa 5 ni. Saya yakin semua yang positif telah mengalami, ya. Saya ada mereka-mereka, ya, adik saya sendiri pun telah terkena COVID. Apabila mereka kata positif saja, mereka dah terbayangkan fasa 4, fasa 5, ya. Jadi mereka ini mengatakan mengapa tidak ada sesuatu yang boleh mereka gunakan untuk menghalang mereka masuk ke fasa 4 yang kelima itu yang amat ditakuti. Oleh sebab itu bagi saya menjangkakan itulah berlakunya penekanan kepada hendakkan penggunaan ivermectin. Ya, sebab kajian telah menunjukkan ivermectin ini muka barang kalian ada ciri-ciri positif yang boleh mengurangkan kadar mereka itu masuk kepada fasa keempat dan kelima, ataupun apabila masuk fasa keempat dan kelima itu boleh mengurangkan kadar kematian itu sendiri. Itu mengikut setengah-setengah orang. Tetapi bagi saya lah, ya, penggunaan ivermectin itu seperti saya katakan dahulu, memerlukan kajian. Kita mesti ingat ivermectin ini tidak pernah dilakukan kajian untuk kita gunakan sebagai rawatan untuk COVID-19. Kerana rawatan untuk COVID-19 ini adalah satu yang baru. COVID-19 ada satu jangkitan yang baru. Tetapi bagi kita untuk membolehkan penggunaan ivermectin itu, kita mempunyai seperti ditekan oleh Kementerian Kesihatan memerlukan data-data yang lebih kuat. Yang jadi masalah di kita sekarang ni adalah kita tidak boleh menjalankan yang dipanggil clinical trial atau ujian klinikal yang besar kerana tidak ada penaja yang boleh menaja untuk kita membuat clinical trial yang besar. Jadi penggunaan ivermectin itu hanya menggunakan data-data yang kecil daripada kajian-kajian kecil yang dilakukan secara independen dan bukan sponsors, ya. Jadi oleh sebab itu data-data mereka itu datang daripada kumpulan yang kecil. Jadi oleh sebab itu data itu tidak kuat.
Ya, jadi kita menyarankan, macam saya menyarankan, jika benar ivermectin ini mempunyai kebarangkalian untuk menyumbang kepada dia kata positif outcome yang positif, mungkin kita perlu melakukan kajian yang betul. Ya, maknanya kerajaan KKM sendiri menaja kajian itu yang untuk kita melihat. Sebab kita mesti ingat yang fasa 1, fasa 2 dan fasa ketiga ini mereka hanya kuarantin di rumah dan mereka ini tidak mempunyai senjata, tidak ada mempunyai untuk melawan jangkitan itu. Ya. Jadi takut mereka itu masuk kepada fasa ke-4-5. Mereka hanya duduk di rumah dan menunggu. Jadi yang itu yang menyebabkan mereka kata mungkin ivermectin ini boleh membantu mereka. Jadi oleh sebab itu mungkin kita memerlukan kajian untuk yang meyakinkan kita betul yang ini kalau kita bagikan pada mereka yang fasa 1, kedua ini boleh menghalang mereka itu daripada masuk fasa ke-4 dan ke-5. Tetapi macam saya katakan tadi susah juga sebab 80% daripada mereka yang mendapat memasuki fasa 1 dan kedua ini mereka akan pulih sendiri dengan sendirinya tanpa bantuan apa-apa pun. Jadi kalau kita membuat kajian dengan ivermectin pun nanti kita jadi susah untuk membezakan mereka ini adalah pulih dengan sendirinya atau mereka itu pulih dengan ivermectin. Jadi kecelaruan itu masih berlaku di sini ya, tapi saya tidak mengatakan ivermectin itu tidak boleh digunakan. Saya hanya mengatakan mungkin kita memerlukan kajian yang lebih menjurus kepada penggunaan ivermectin itu yang boleh kita membezakan sama ada ivermectin itu benar-benar boleh memberi impak yang positif ya jika kita bandingkan dengan sistem imun kita sendiri boleh melawan. Ya, tetapi sebenarnya kalau kita lihat ya, jadi yang menjadi masalah bagi saya jugalah, bagi pandangan saya, kita kurang membuat penekanan kepada kajian untuk mencari rawatan. Ya, kalau kita lihat ya, banyak kewangan telah disalurkan, banyak dana disalurkan untuk pembangunan vaksin. Tetapi amat kurang dana untuk disalurkan bagi pembangunan rawatan. Jadi oleh sebab itu, apabila itu tidak berlaku, maka begitulah kita mengambil apa yang telah ada di depan mata kita. Contohnya ivermectin dia kata, ataupun sebelum ni dia kata hydroxychloroquine dan sebagainya ya. Jadi bagi saya kita sepatutnya menuju ke arah mencari rawatan. Jika kita mempunyai cara untuk kita merawat mereka pada peringkat yang pertama, ya, kemungkinan kita boleh menghalang virus itu lebih membiak dan menyebabkan mereka itu masuk pada fasa ke-4 yang ke-5 tadi. Jadi penekanan pada rawatan itu adalah penting ya. Selagi kita tidak membuat penekanan di situ, perkara-perkara seperti yang kita dimainkan oleh media ivermectin, hydroxychloroquine dan sebagainya akan terus berlaku. Jadi kita memerlukan pengkajian yang lebih menjurus kepada tujuan untuk kita mengurangkan mereka yang masuk daripada yang mendapat jangkitan fasa 1, 2 dan 3 itu dari masuk ke fasa yang ke-4, ke-5. Jadi penekanan, again, macam saya kata tadi, penekanan kepada mencari rawatan. Itu kita katakan kita di Malaysia ni ada berbagai-bagai tumbuhan, herba dan sebagainya. Seperti di negara China. Di negara China mereka menggunakan dua-dua cara. Yang menggunakan cara rawatan secara moden, ya, ubat-ubatan moden, dan mereka juga menggunakan secara rawatan-rawatan tradisional. Tetapi kita mesti ingat, walaupun kita nak merawat secara tradisional, tetapi secara tradisional yang saintifik, yang telah membuat kajian yang mengikut cara-cara atau cara bagaimana kita menjalankan kajian-kajian secara saintifik. Itu penting ya, Dana. Okey. Tarik nafas sebentar, 3,500 viewer yang ada panjang. Jangan risau, tuan-tuan boleh menonton. Kami akan park benda ni di YouTube. Kami akan tolong memotong pendek-pendek supaya dapat diagih-agih dan diedah-edah. Dan pada masa saya dah benarkan, saya ramai TikTokers dalam ni yang menanti, ramai Facebooker, ramai YouTubers yang ada. Saya kata pada saya jangan perlu hantar email, tak perlu. Ambil saja dan pakai. Kredit tak kredit pada garasi, saya tak peduli. Anda edarkan saja sebab ini maklumat penting. Kita perlukan kenyataan doktor untuk disebarkan seluas mungkin bagi membolehkan rakyat kita tidak mengalami unknown fears. Ketakutan tak berasas ni. Kita sedang hidup dengan seolah dimomokkan oleh sejenis hantu yang kita tak tahu. Sekarang kita dah tahu dah siapa musuh kita lawan, apa kekuatan, apa kelemahan, apa ke depan yang kita akan sampai sebagai negosiasi vaksin dan juga negosiasi kelompok kebal ni. Nampak jelas dah doktor cakap. Doktor, saya tarik nafas sekejap. Saya pun tengah dengar dan fokus. Saya kena dengar berkali-kali. Saya nak tanya tentang doktor. Katalah akhirnya orang yang kena 2 vaksin ni doktor, sebahagiannya selfish, sebahagiannya desperate. Ada 2, saya tak mau marah. Maksudnya dia dapat 2 vaksin, dia clear 14 hari,
Tapi 70% lagi belum pun dapat satu dos pun belum. Jadi mereka ni meronta-ronta peragannya untuk bergerak. Dalam pandangan saya, anda masih lagi perumah, anda masih host dengan tahap 2 atau tahap 1. Tapi anda tidak terancam kerana virus yang ada dalam tubuh anda kini dikekang oleh vaksin. Betul kan? Tapi kalau orang ni nak bergerak, doktor, dia desak, dan sekarang saya tak bersetuju dengan YB Khairi. Dan saya heran kenapa Tan Sri Mahyudin seolah-olah nak buat kenyataan popular semalam dengan memberi tawaran seolah-olah orang yang dapat 2 vaksin ni akan menjadi superior dalam negara ni. Tanpa melihat bahawa pergerakan orang yang dapat 2 vaksin akan membunuh mereka yang belum lagi menerima walaupun 1 vaksin. Sedangkan doktor kata kalau dah 2 vaksin pun tak capai 14 hari, seolah-olah tak mencapai 2 dos kerana tempoh matangnya belum capai. Jadi saya nak komen doktor yang kritikal dalam hal ni. Tentang saya pun tak fikir siapa yang memberi nasihat kepada Perdana Menteri dan kepada KJ untuk menawarkan harapan yang mungkin berbahaya kepada orang yang dah ada 2 vaksin. Itu isu sensitif tu. Kita kena jawab, doktor. Kita kena jawab kerana saya nak suruh doktor jawab dari segi kesannya. Kalaulah 30 orang yang telah divaksin bergerak, doktor terus jawab tentang kritikan saya kepada Perdana Menteri. Doktor jawab saja tentang 30% yang telah divaksin bergerak. Merentas kawasan dalam 70% orang yang belum divaksin. Apa risiko dia secara sains? Lupakan bahagian politiknya. Saya tak menyanggah pendapat Perdana Menteri yang mendapat YBKJ ya. Saya hormati mereka berdua tu. Tetapi dalam keadaan begini saya tidak bersetujulah dengan mereka. Saya rasa saya telah membuat statement sebelum ni. Saya tidak bersetuju menjadikan vaksin itu sebagai satu pasport elit. Ya. Jadi kita mesti ingat vaksin itu adalah bukan keistimewaan. Ya, kalau kita katakan bila seorang tu telah mendapat 2 dos vaksin, dia telah mendapat keistimewaan untuk bebas, saya rasa itu adalah tidak tepat ya. Kerana vaksin adalah bukan keistimewaan. Vaksin itu adalah untuk melindung seseorang daripada terkena jangkitan yang teruk yang boleh menyebabkan dia masuk fasa 4, 5 dan kematian. Kita mesti ingat itu tujuan vaksin sebenarnya. Ya, bukan vaksin itu adalah satu kemewahan yang mana boleh mengizinkan seseorang itu melakukan apa yang mereka suka. Kita mesti ingat ya, tadi dari awal tadi saya katakan ada 2 cara melawan jangkitan virus. Yang pertamanya mematuhi SOP dengan betul. Maknanya penjarakan fizikal, penggunaan pelitup muka dan peraliran udara yang baik. Saya yang 3 ni saya tekankan, saya lain sikit daripada Kementerian Kesihatan ya. Saya tekankan yang 3 ini. Selagi kita menggunakan pelitup muka, mempraktikkan penjarakan fizikal dan kita mempunyai peraliran yang baik, insyaAllah kita akan terjauh daripada jangkitan. Tanpa vaksin pun okey. Tetapi apabila seseorang itu telah mempunyai 2 dos vaksin ini, seperti saya kata, walaupun kadar virus apabila mereka dijangkit rendah, mereka masih mampu untuk menularkan virus itu sendiri. Contohnya, ya, dia telah mendapat 2 vaksin di Selangor dan dia nak balik ke kampung melihat ibu bapa mereka di luar daripada kawasan Selangor, di luar bandar, masih belum menerima vaksin. Mereka itu masih boleh balik dan menjangkiti walaupun virus itu rendah, tetapi boleh menjangkiti keluarga mereka dan boleh menyebabkan jangkitan. Ya, contohnya apabila seseorang itu mempunyai tahap keimun semula jadi yang telah rendah, bagi mereka yang dah tua atau bagi mereka yang walaupun muda mempunyai, dia panggil comorbidity, mempunyai ancaman tinggi, ya, mereka ini juga boleh menghadapi jangkitan yang teruk walaupun virusnya adalah loadnya rendah ya. Walaupun kadarnya rendah, kekebalan kalian itu rendah, tetapi ianya masih boleh berlaku. Tetapi bagi saya yang pentingnya adalah kita tidak boleh menjadikan vaksin itu sebagai satu keistimewaan ya. Yang itu saya rasa tidak betul ya. Penggunaan, kita tidak mahu vaksin ini disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang lain daripada tujuan asalnya. Tujuan asalnya adalah untuk mengurangkan kebarangkalian dikena jangkitan yang teruk dan dimasukkan hospital yang mana akan membebankan sistem di hospital itu sendiri. Itu adalah tujuan utama vaksin ya, bukannya sebagai satu keistimewaan, privilege untuk seseorang itu menggunakan itu untuk kebebasan diri mereka sendiri ya. Dan juga kita lihat ada juga di antara mereka yang apabila telah mendapat 2 dos vaksin itu, mereka menjangkakan mereka tidak perlu lagi mempraktikkan yang saya katakan tadi, penggunaan pelitup muka, penjarakan fizikal dan berada di dalam kawasan yang laut udaranya baik, dan mereka itu
secara tidak langsung telah terjangkit. Sebab tu kalau kita lihat pada awal-awal pemberian vaksin itu sendiri, ramai di antara mereka yang terjangkit. Ya, sebab mereka telah membeli temuka. Ya, mereka rasakan kekebalan telah datang kepada mereka, tetapi itu adalah yang tidak betul. Ya, walaupun mereka telah menghadapi 2 dos vaksin dan walaupun telah 14 hari daripada dos yang kedua, mereka masih boleh menjangkiti dan menular. Yang itu adalah penting. Ya, kita mesti faham konsep yang itu. Saya harap kalau ada wakil daripada Kementerian Kesihatan, saya rasa ada banyak presek paling tidak berpegawai khas menteri. Saya rasa ada wakil daripada pejabat PMO juga menyaksikan live ni. Tolonglah, jangan buat kenyataan yang anda rasa sedikit politik hanya untuk menggembirakan orang dan cuba mendapatkan naratif cepat vaksin untuk membolehkan semua orang pergi vaksin. Anda telah memberi janji yang kemudiannya membahayakan kepada orang lain. Proses kita hanya akan selesai pada Oktober. Anda telah cuba memberikan privilege pasport kepada orang yang 2 vaksin. Tapi profesor yang pakar ni tuan-tuan, ni saya nasihat pada ahli-ahli politik yang kemudiannya jangan jadi penyelam. Yang pakar telah memberitahu kata ancamannya pada 70% sebab siapa sahaja yang menerima 2 vaksin tak boleh menganggap dirinya privilege. Anda masih host. Cuma anda boleh kendalikan jangkitan kerana anda vaksin. Anda balik peluk mak anda anda belum lagi ada vaksin, maka mak anda akan menjadi mangsa. Orang lain akan menjadi mangsa. Itu saja. Ini warning saya kepada orang politik, tuan-tuan. Kadang-kadang Dr. Prof, orang politik ni dia dah terbiasa cakap dengan lidah politik. Bila kita berada dalam keadaan bahaya begini pun, tuan-tuan, orang politik tak dapat berhenti daripada memberi janji lidah politik. Okay, kita balik kepada lidah ilmu, doktor. Saya nak advise lagi satu pada, ya? Dan, macam mana saya sambungkan tadi, apa yang berlaku di England tu, ya, sepatutnya menjadi contoh dan tauladan bagi kita lah. Ya, England tu telah mencapai tahap imuniti kelompok yang tinggi. Ya. Tetapi mereka masih ada lagi 30% lagi dalam kalangan mereka yang masih belum menerima vaksin. Dan kalau kita lihat penularan yang teruk berlaku sekarang di England adalah di kalangan mereka yang masih belum menerima vaksin. Ada 30% lagi yang masih belum menerima vaksin. Dan mereka ini yang sekarang yang mengalami telah dilanda oleh jangkitan dengan wabak varian Delta yang dipanggil Delta itu. Ini kita mesti ingat 30% ya. Sedangkan negara kita masih 70% lagi yang belum menerima vaksin ya. Walaupun satu dos. Ya. 70% walaupun satu dos belum terima. Nah, itu yang saya rasa tu adalah satu yang tidak bertanggungjawab lah jika kita menjadikan vaksin itu sebagai pasport istimewa untuk yang tertentu saja. Saya rasa tidak patutnya ada keistimewaan atau diskriminasi yang patut kita amalkan dalam negara kita lah. Bagi saya tidak mahu menyanggah wabi menteri atau Perdana Menteri yang saya hormati, tetapi saya rasa kita perlu perbincangan yang lebih lanjut lah. I think kita kadang-kadang dapatkanlah pendapat daripada pakar yang telah menyelam kan. Macam saya kata tadi lah, ramai sangat sekarang ni Juruselam yang tak pernah menyelam tak pernah masuk air pun. Jadi yang penting bagi saya, selagi kita belum sampai tahap kelompok imuniti kita yang tinggi, selagi itu saya rasa masih belum lagi kita boleh mengatakan yang telah divaksin itu telah mencapai kebebasan yang mereka hendakkan. Ya, saya rasa adalah tanggungjawab kita sama-sama memastikan penularan ini boleh kita kawal dengan baik dulu sebelum kita memastikan yang kita boleh bebas seperti sebelum ini. Tapi macam inilah saya nak ceritakan balik semula sebenarnya. Kalau kita fikirkan tadi, berbalik pada cerita saya kepada Taiwan tadi kan. Apa yang berlaku di sana, apa yang berlaku di negara China ya. Jika kita faham konsep bagaimana penyakit jangkitan virus itu menular, adalah amat mudah sebenarnya kita melawan jangkitan ni ya. Dan saya lupa tadi pada awalnya tadi saya nak menceritakan. Sebenarnya kalau kita lihat jika ada seorang yang telah dijangkiti virus, seorang dalam komuniti kita ada seorang yang dijangkiti virus, dan kita ambil yang dijangkit ini, keluarkan, kuarantin dia selama 2 minggu, ya, kita lihat apabila selepas 2 minggu tidak ada penularan akan berlaku kerana yang positif tadi telah dikeluarkan dan komuniti itu tidak ada lagi penularan. Jadi konsepnya untuk melawan jangkitannya adalah amat mudah. Cari yang positif itu, kita keluarkan dia, biarkan dia 14 hari dan apabila dia telah pulih, balik semula dalam komuniti. Jadi sebenarnya kalau kita semua rakyat Malaysia mengamal SOP yang baik, maknanya tidak berlaku penularan, ya kita tidak perlu vaksin sebenarnya.
Kalau kita lihat balik apa yang berlaku di Taiwan, tetapi oleh kerana kita gagal memahami bagaimana virus itu menular, yang mana yang positif itu masih boleh bergerak, boleh pergi ke tempat kerja, boleh pergi ke tapak pembangunan, kilang-kilang sebagainya, yang itu menyebabkan virus itu terus menular. Jadi kalau kita mengambil langkah drastik, mengekang, mana yang positif itu tidak boleh bergerak selama 14 hari, maka tidak akan berlaku penularan. Kita mesti ingat, Malaysia pernah berjaya melawan wabak sebelum ini. Kita pernah dengar, saya percaya ramai yang anda pendengar telah mendengar dulu satu masa kita dilanda oleh wabak yang dipanggil wabak jangkitan Nipah ataupun JE sebelum ini. Japanese bagaimana? Tapi sebenarnya sebab kuali virus baru yang bernama Nipah, virus Nipah. Bagaimana cara kita melawan jangkitan itu? Kalau kita masih ingat apa yang kerajaan lakukan pada masa itu, membunuh semua kinzir yang dijangkiti. Walaupun kinzir yang masih sihat lagi pun, tetapi kinzir itu berdekatan dengan kinzir yang telah dijangkit, dibunuh. 1 juta lebih kinzir telah dibunuh pada masa itu. Dan itu secara serta-merta memberhentikan jangkitan itu sendiri. Jadi apa yang telah berlaku apabila kita bunuh kinzir itu sendiri, kita telah menanamkan virus itu. Jadi tidak ada lagi jangkitan. Sampai sekarang alhamdulillah Malaysia tidak lagi dilanda oleh wabak Nipah. Sebab pada masa itu kita mengambil keputusan yang tepat dan drastik, yang mana kita sanggup mengkorbankan pada masa itu industri penjagaan kinzir itu sendiri. Begitu juga sekarang ini kita dilanda wabak. Sebenarnya jika kita memastikan setiap yang positif itu tidak bergerak selama 14 hari, penularan akan berhenti. Kita tidak perlu vaksin seperti yang dilakukan di Taiwan. Tetapi oleh sebab kita gagal memahami konsep itu yang menyebabkan penularan terus berlaku, dan itu yang menyebabkan kita memerlukan vaksin pada masa ini. Jadi itu yang penting. Berbalik kepada sekarang ni, yang dah divaksin itu, jika kamu telah mendapat 2 dos vaksin dan bergerak, mana virus tu masih boleh bergerak. Jadi sebenarnya untuk melawan virus ni jangan bergerak. Itu yang konsep yang asalnya yang masih gagal difahami oleh setengah orang. Kalau kita lihat apa yang berlaku di China, begitu juga atau sekarang ni apa yang berlaku di Australia. Dan mereka mencari yang positif itu, mengeluarkan yang positif itu, memastikan yang positif itu diasingkan daripada komuniti selama 2 minggu, dan apabila mereka itu berlaku, tidak akan berlaku penularan. Jadi cara kita melawan jangkitan ini sebenarnya amat mudah dan murah. Tetapi oleh sebab kita gagal memahami konsep itu menyebabkan kita memerlukan vaksin buat masa ini. Okey. Sekarang yang dah ada 1 dos pun doktor, kelihatannya seperti dia ada overconfidence. Sebab 1 dos dia kata yalah, dia kerana ada orang kata 1 dos dah capai 70% kekebalan. Ada yang kata 1 dos di bawah vaksin ni telah mencapai sekian peratus kekebalan. Orang 1 dos pun dah overdose doktor. Dia punya belagak dan dia punya yakin tu. Sedangkan kita cerita 2 dos pun anda masih lagi peracun tu. Anda masih lagi menjadi penyebar virus. Anda mungkin menjadi ejen virus kerana keyakinan anda tu. Orang ni kadang-kadang dia selfish, kadang-kadang dia desperate. Dia tak sedar tu kalau dengan 2 dos tu dia jadi riak dan bongkak. Dialah yang kemudiannya menjadi perebak yang lebih berbahaya daripada orang lain. Kerana 2 dos dengan virus yang ada tetapi tidak bergejala ke atas diri dia. Okey? Kita bertenang untuk soalan yang penonton minta ni doktor. Dia tanya basic dia. Betutkah kita suntik 12 hingga 17 tahun? Kalau doktor punya pandangan, kita dah pergi sekarang 18 ke atas. Tapi kekebalan kelompok ni di negara maju dah buat sampai 12 hingga 17. Kita ada kemampuan dan mungkin kita perlu buat kerana anak-anak kita ke sekolah. Apa fakta dan bagi data saya ini bagi saya dan pendapat saya dan pengalaman saya dan melihat pada data-data yang telah ada buat masa inilah. Saya tidak menyarankan agar pemberian vaksin ini diberikan kepada kanak-kanak umur 12 hingga 18 buat masa ini. Kerana kalau kita lihat data yang tersedia ada bagi negara kita Malaysia, tak usah tengok data lain, data negara kita sendiri, kebanyakan daripada mereka yang telah dijangkiti dan mengalami jangkitan yang teruk adalah daripada kelompok yang umurnya lebih daripada 18 tahun. Tidak ada lagi, bukan kita kata tidak ada, memang ada kanak-kanak yang telah mati ataupun kena terjangkitan teruk, tapi peratusnya adalah teramat kecil. Kita tidak tahu mengapa itu berlaku. Itu adalah keunikan virus itu. Macam saya kata tadi,
virus mungkin menjangkakan yang dewasa itu boleh bergerak lebih mudah daripada kanak-kanak. Jadi virus itu menjangkit orang dewasa buat masa ini. Tapi yang pentingnya adalah tidak ada data-data yang menyokong pemberian vaksin pada kanak-kanak pada skala yang tinggi. Ya, kalau kita lihat di negara-negara maju, ya, mereka hendak sekarang ini menggunakan vaksin untuk kanak-kanak yang 12 tahun hingga 18 tahun kerana mereka telah mencapai kelompok imuniti ke tahap lebih daripada 7% di kalangan orang yang dewasa. Ya, di kalangan yang terutama dia dari kalangan yang mereka yang lebih memerlukan, contohnya 50 ke tahun ke atas. Kita kalau boleh saya menyarankan kita buat penekanan yang mana mereka yang umur 50 ke atas, ya, bukan 60, 50 ke atas ini diberi keutamaan untuk mendapat vaksin supaya hampir 100% daripada mereka telah menerima vaksin. Apabila kita mencapai tahap itu, ya, barulah kita mungkin mempertimbangkan untuk pemberian vaksin kepada kanak-kanak 12 tahun hingga 18 tahun. Itu pun bergantung kepada data. Ya. Jika data mengatakan kita tidak perlu, mengapa kita berikan? Ya, kita tidak perlu terlibat dengan kempen ataupun apa tu, kalau kita lihat vaksin ni adalah juga satu industri, ya. Jadi kita tidak mahu terjebak untuk memajukan satu industri. Yang pentingnya kita mesti melihat pada data dan keperluan kita itu sendiri. Betul. Ya, itu. Industri player kalau boleh dia nak sebanyak mungkin lah, dia akan mewar-warkan sebanyak mungkin, bukan? Ini adalah masa dia meniaga kerana ini adalah durian runtuh kalau mereka mengambil kesempatan. Doktor, saya nak tanya gini, Doktor. Ramai orang yang kita tahu dia mungkin positif ataupun dia positif ataupun baik sendiri, tak bergejala. Sebab saya beritahu tadi kan, doktor pun bersetuju kata ramai yang sebenarnya dia dijangkiti tapi dia tak pergi serah, lepas tu dia baik, ada demam-demam sikit, lepas tu dia lepas 10 hari saya okey. Okey, baiklah. Bagi kes-kes yang begini yang kemudian ada impak tak kalau mereka divaksin dalam satu tempoh yang, kalau dalam ikut status 3, 4 dan 5, kita akan ambil masa 90 hari. Tapi katalah saya ni penyenyap lah, saya kena dah itu hari, saya rasa macam kena. Saya asingkan diri, masuk dalam 6 hari tubuh saya kuat, saya okey. Tapi sebenarnya apa risiko sekiranya divaksin bagi tempoh-tempoh tertentu selepas dijangkiti? Ada tak risiko dia? Kalau kita lihat pada segi imunologinya, kalau kita belajar tidak ada risiko, ya. Apabila kita telah dijangkiti dan pulih seperti sedia kala, insya-Allah kita ada ketahanan imun, tapi mungkin ketahanan imun kita masa itu adalah rendah, ya. Jadi kalau kita ambil vaksin ini, kita merangsang balik dan supaya sistem imun kita itu dirangsang dan mempunyai sistem memori yang lebih tinggi. Bagi saya daripada segi imunologi ini tidak ada masalah. Suka saya menceritakan di sini juga. Saya sekarang ni tengah membuat kajian, ya. Saya dan penyelidik bersama saya di Universiti Melaya sekarang ni tengah membuat kajian. Kita hendak melihat berapa lamakah ketahanan imun seseorang yang telah menerima vaksin atau yang telah menerima jangkitan dan pulih, ya, akan bertahan. Jadi sekarang ni kita tengah buat kajian. Itu yang saya tanya tu, soalan yang baik dan soalan sebenarnya yang kami sendiri hendak mencari jawapan. Apa yang kami lakukan sekarang di Universiti Melaya, kita mencari volunteers ataupun mereka yang nak menjadi volunteer lah, ya. Yang mana mereka sama ada mereka telah menerima vaksin atau mereka telah dijangkiti dan pulih. Kita akan mengikut mereka ini selama 12 bulan. Maknanya selepas mereka mengambil dos yang dos yang pertama tadi, kita ambil darah dia 2 kali, dos kedua kita ambil lagi 2 kali, dan kemudian pada bulan yang kedua, ketiga, ke-6, 9 dan 12 kita akan mengambil darah mereka untuk melihat masihkah ada lagi sistem imun ketahanan mereka itu masih ada tak lagi pada masa 12 bulan tu. Begitu juga dengan yang telah dijangkit. Apabila mereka pulih, kita nak lihat adakah mereka ini mempunyai sistem imun yang masih tinggi selepas 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan dan seterusnya. Jadi sekarang ni kami masih lagi dalam dalam membuat kajian dan kami masih lagi mencari volunteers lah. Siapa-siapa yang ingin menyertai kajian kami ini. Jadi untuk menjurus kepada menjawab soalan yang tadi Cik Zahana tanya tu, adakah mereka ini mempunyai sistem keimunan yang cukup apabila telah menghadapi jangkitan secara natural. Tetapi kalau kita lihat pada data-data di negara lain, ya, mereka mengatakan masih memerlukan vaksin, ya, kerana untuk meningkatkan lagi tahan imun, sebab kita hendak berdepan dengan varian-varian yang baru ni, ya. Jadi saya rasa
itu data daripada luar negara. Kita mesti mempunyai data kita sendiri. Itu yang sekarang ni sedang kami buat kajian ya. InsyaAllah, tapi lama lagi, dalam masa 12 bulan lagi insyaAllah kita akan, sekurang-kurangnya 6 bulan daripada sekarang, kami insyaAllah akan ada data-data yang boleh kita kongsikan nanti akan datang. Ya. Doktor, soalan yang terakhir. Keperluan booster ataupun dipanggil dalam bahasa Malaysia, saya dah jumpa dah, suntikan penggalak. Booster dalam bahasa Inggeris, bahasa Malaysia ada orang bahasa dah keluarkan, termnya adalah suntikan penggalak. Apa sebenarnya berlaku tentang suntikan penggalak? Satu, saya nak tanya dulu, apakah kemungkinannya kerana vaksin sedia ada tidak berkesan ataupun ada luput lemah? Luput lemah tu selepas 18 bulan, tak kira lah awak pakai vaksin apa pun, awak kena booster. Ataupun ada jenis vaksin yang kita rasa dia direka tetapi dia tak relevan dengan varian yang ada, maka perlu di booster. Sebab ada khabar-khabar yang mengatakan bahawa dengan datangnya Delta, Sinovac ni kena booster. Ada khabar ni di report surat khabar, maka orang dah buat conclusion. Sebab kita tak ada fakta yang mungkin doktor boleh bagi malam ni. Jadi kita main langgar je kerana Indonesia sedang buat booster kerana kelihatan Sinovac bolos dengan Delta. Di Thailand pula dia kata akan buat booster ataupun cross. Vaksin yang datang daripada pembikinan yang berbeza, dia punya konsep yang doktor cerita tadi, 3 perkara tu akan cross. Dan akan buat booster juga. So boleh doktor cerita sikit tentang apa keperluan booster ni? Satu, sama ada booster kerana ada vaksin yang tak cukup kuat ataupun booster kerana ada data mengatakan bahawa 18 bulan kalau virus masih ada walaupun dah ambil 2 boost. Ataupun 24 bulan tapi virus masih ada, boost. Doktor boleh jelaskan kepada kami? Konsep yang vaksin penggalak tu adalah konsep yang baru diperkenalkan bagi penyakit COVID-19 ini, tetapi ia adalah bukan konsep yang baru bagi jangkitan-jangkitan yang lain. Kita mesti ingat kadang-kadang bila kita dah ambil vaksin yang lain sebelum ni, contohnya anak-anak kita apabila mencapai tingkatan tak salah tingkatan 3, kita akan beri lagi vaksin lagi sekali untuk boost kepada jangkitan yang sebelum ini ya. Contohnya dia panggil DPT kan, kita bagi balik dia DPT, diphtheria pertussis dengan tetanus toxin, dia kita bagi balik untuk boost. Sebab yang dia panggil lapuk winning immune response tadi, apa Encik Zana kata, ada ayat daripada dia orang bahasa lupus tu yang mana lupus ya. Apabila tindak balas imun tu, sebab tu tadi saya katakan tadi, sekarang ni kami tengah membuat kajian di Universiti Malaya melihat dia lupus dia berapa lama. Tetapi kalau kita belajar daripada apa yang berlaku pada jangkitan SARS coronavirus 1 dulu ya, kalau SARS kita melihat pada pesakit-pesakit yang masih hidup ya, selepas dijangkit oleh SARS coronavirus 1 dulu itu, mereka selepas 11 tahun pun masih mempunyai imun lagi, yang masih dia panggil memory itu masih ada yang boleh dipanggil balik. Ya. Tetapi dalam jangkitan SARS coronavirus 2 ini kita masih tidak tahu kerana dia baru 2 tahun ya. Jadi oleh sebab itu sekarang ni data-data masih sedang dicari. Seperti saya lah, pakar-pakar saintis ini telah mengkaji untuk melihat sama ada keperluan atau tidak untuk imunisasi penggalak tadi ya, booster. Tapi jika dikatakan kerana oleh sebab varian-varian yang baru ya yang akan timbul ini, tetapi kalau kita lihat itu bergantung pada teknologi vaksin itu sendiri. Ya, kalau saya lihat, macam saya kata tadi, berbalik pada teknologi yang pertama tadi dan yang kedua, dia mengambil hanya sebahagian daripada virus saja. Lepas tu dia kembangkan dan dia bagi. Jadi kita tak risaukan jika ada varian yang baru yang mana kod tadi berlainan, mungkin juga sistem imun ini tidak mengenali dengan lebih baik. Jadi dia macam ni lah, kalau kita kena penumbuk dekat muka kita ya, sakit tetap sakit, tetapi penumbuk Muhammad Ali lain ya, kuat lagi ya. Jadi ada beza dia di situ, sakit tu tetap sakit tetapi mungkin tidak sama. Jadi itu dia kata mungkin untuk kita melawan varian baru ini, mungkin kita perlu membagi vaksin penggalak ya. Tetapi masih dalam peringkat kajian lagi sekarang ni, walaupun setengah-setengah negara telah menggunakan, tetapi bagi kita di Malaysia ini kita masih memerlukan data kita sendiri. Tapi sebelum kita memikirkan pasal booster ni, bagi saya kita selesaikan dulu vaksinasi yang 70% yang belum lagi ni. Yang ini kita selesaikan sekadar segera sebelum kita membincangkan pasal booster. Betul. Dan vaksin untuk kanak-kanak. Booster kanak-kanak ni kita boleh bincangkan kemudian. Tetapi sungguh pun begitu, kita kena buat persediaan. Takut nanti apabila
tiba-tiba bolster diperlukan, kita tidak ada persediaan. Contohnya tidak ada dana untuk membeli, balik kepada masalah asal kita dulu. Ya, tidak ada orang nak menjual vaksin pada kita, ya. Jadi kita kena buat kajian. Yang pentingnya kita mesti membuat kajian supaya kita boleh buat keputusan yang tepat, sama ada kerajaan perlu menyimpan dana atau mencari dana jika perlu untuk kita memberikan vaksin booster. Itu kena fikir dari sekarang. Kita tidak mau sampai bila sampai masa kena booster tapi kita tidak ada dana dan kita tidak ada tata cara bagaimana untuk mendapatkannya, tidak ada perjanjian dan sebagainya. Jadi walaupun belum ada bukti yang terang yang nyata kita memerlukan booster, tetapi perancangan perlu dibuat daripada sekarang. Andai kata kita memerlukan. Tetapi kalau tidak diperlukan, data menunjukkan tak perlukan, alhamdulillah lah. Duit tu boleh kita gunakan untuk tujuan lain, ya. Tetapi buat masa ini, data tu penting untuk kita dapatkan. Sebab itulah saya dan rakan-rakan saya di Universiti Melayu sekarang ni tengah membuat kajian tu supaya kita mendapat jawapannya. Itu yang penting, ya. Okay. Terima kasih, Doktor. Harap doktor tak serik, saya rasa kan. Dari semasa kami akan cari doktor, ada cari prof untuk bantu sebab kita ni macam kadang-kadang meneka dalam kesamaran. Tapi saya rasa pencerahan ada pada doktor. Doktor orang yang dah 30 tahun lebih, playmaker, orang yang berada penyelamnya. Doktor adalah orang yang dah lalu 4+1 ni, yang kata apa segala bentuk apa SARS ni. Berarti keperluan doktor pada masyarakat sangat besar. Kami pun nak betul juga supaya soal memberi tumpuan kepada fakta yang bukan penting. Macam sekarang ni, angka jangkitan. Kita bagi tumpuan kepada perkara yang salah. Iaitu terutama mengenai 30% nak jadi apa kebal. Boleh bergerak ke mana. Jadi kita harap daripada semasa doktor adalah masa yang kami doktor 90 minit. Bila ada isu yang saya rasa masyarakat keliru, kita akan hubungi doktor. Doktor, ada orang tanya ni, nak jadi volunteer di UM ni. Dia kata nak jadi volunteer di UM, macam mana dan ada syarat tak? Sama ada terlalu tua tak diperlukan ataupun terlalu muda tak diperlukan. Pasal dia orang dengar dia doktor. Jadi di Malaysia ni kan ramai orang yang kadang-kadang dia rasa dia cuba berjasa. Kalau dia tak boleh dengan cara akal fikirnya, dia nak bagi diri dia. Jadi doktor mungkin boleh bagi apa-apa informasi. Macam ni lah. Saya dalam kajian kami hanya mengambil data ataupun volunteer daripada rakyat Malaysia saja. Okay. Rakyat Malaysia 18 tahun ke atas. Okey, macam mana dia orang nak mohon tu ada? Pergi ke Facebook ke apa? Ada, nanti saya buat masa ni saya tak ada pula nombor dia, tak terfikir tadi nak menceritakan pasal ni lah, pasal projek saya. Jangan risau. Tak apa, lepas ni kami hubungi, kami akan up di Facebook kami je. Pada anda semua yang bermurah hati, berjiwa besar, yang ingin menyumbang bersama pembangunan negara dengan menjadi sebahagian daripada komuniti pengkajian, dengan Profesor Dr. Sazali Abu Bakar. Kami akan naikkan nombor ni nanti kerana Prof tak ready. Jadi sebab kita ingat dia nak ni. Jadi tiba-tiba soalan ni bangkit, anda bagi respon. Prof, saya dengan rasa rendah diri dan sangat berbesar hati mewakili semua rakan Garasi TV yang menonton malam ni mengucapkan terima kasih pada Prof terhadap pencerahan, ilmu yang Prof bagi, maklumat yang Prof bagi, yang saya fikir akan mengubah naratif kita melihat masalah COVID-19 ni. Kepada rakan-rakan media, pada semua yang TikTokers yang ada dalam ni, pakar-pakar penyebar video, anda yang gemar menyunting video, saya bagi tahu, ambil tanpa perlu minta izin. Gunakan. Cuma jangan tampal-tampal gambar jadi visual politik dia. Gunakan dengan niat lillahi ta'ala. Kita menyebarkan berita kebaikan kepada orang lain untuk mendapat manfaatnya, maka itu adalah amal ibadah. Amal ibadah yang Allah kira sebagai satu daripada kerja kebaikan. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak. Kami akan hubungi Dr. Sadu, Profesor Dr. Sazali Abu Bakar. Terima kasih semua yang menonton. 3,600 orang yang tercegat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.